Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzma Rushdina akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan yang bertemakan guru berjiwa pendidik. Nama diberi Uzma Rushdina binti Harizam, kelas BM1, ambilan Jun 2023, keluaran 2028. Nama khusus ialah GPPP 11092, pengantar pengajian pendidikan. Nama pensyarah ialah Encik Ramli bin Setapa. Tajuk tugasan saya ialah hasilkan satu persembahan secara digital bertemakan guru berjiwa pendidik yang menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan dan aspirasi? Pendidikan adalah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan kemadunan sesebuah bangsa di dunia. Menurut Kamus Dewan edisi baru, aspirasi ialah keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Aspirasi sistem pendidikan pula merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 bersandarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Aspirasi dan hala tuju terbahagi kepada tiga iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan akhir sekali implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Baiklah, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia terbahagi kepada dua iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 adalah untuk memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Standard ini digubal oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia. Standard ini diperkenalkan pada tahun 2010 iaitu merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada murid. Standard ini juga digunakan dalam pelaksanaan penaziran dan dalam penarafan kendiri sekolah iaitu PKS serta standard ini digunakan dalam melaksanakan pemantauan dan penilaian. SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Standard ini juga adalah untuk membantu pihak sekolah membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Standard ini prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard iaitu kepimpinan dan hala tuju, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid, pengajaran dan pembelajaran serta kemenjadian murid. Standard yang kedua iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 yang juga dikenali sebagai SKPM G2. Standard ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. Standard ini, SKPM berorientasikan tindakan mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidens. Standard ini juga adalah untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan penglibatan warga sekolah secara menyeluruh. Standard ini juga menggunakan 5 standard dengan penambahbaikan. Standard yang keempat iaitu pembelajaran dan pengajaran. Guru memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam PDPC.
Standard ini berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara menyeluruh. Standard kualiti pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini juga menyatakan bahawa peranan guru adalah sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Terdapat 4 poin utama di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. 4 perkara tersebut ialah 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini adalah untuk menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. Pelan ini diperkenalkan pada tahun 2013 sehingga 2025. PPPM adalah untuk menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Terdapat 3 objektif utama di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua adalah untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Objektif yang ketiga adalah untuk menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. 3 gelombang, terdapat 3 iaitu gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Gelombang 1 pada tahun 2013 hingga 2015, gelombang 2 bermula pada 2016 hingga 2020 dan akhir sekali gelombang 3 bermula dari 2021 hingga 2025. 5 aspirasi sistem pendidikan negara iaitu akses kepada kejayaan, kualiti standard antarabangsa, equity untuk semua murid, memupuk perpaduan dalam kalangan murid serta pelaksanaan berkecekapan tinggi. Baiklah, kita pergi kepada aspirasi yang pertama iaitu akses kepada kejayaan. Akses kepada kejayaan ini adalah mencapai 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah. Individu perlu mendapat peluang pendidikan yang sama rata agar tiada kejejeran berlaku. Kesannya, guru berjiwa unggul iaitu guru yang bersikap tanggungjawab. Kesannya dapat memastikan semua pelajar menerima akses sepenuhnya terhadap pendidikan. Selain itu, bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Contohnya, guru perlu membekalkan gadget kepada murid yang layak untuk memberikan kesamarataan akses terhadap pendidikan. Ini berkait rapat dengan anjakan yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Aspirasi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Kualiti standard antarabangsa ini Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kedudukan agar berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dalam ujian TIM SS dan PISA. Kesannya ialah guru yang berjiwa unggul iaitu guru yang bersikap berketerampilan,
Guru menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan di samping menguasai kemahiran pedagogi yang pelbagai. Guru juga menjadikan standard pendidikan Singapura dan Korea Selatan sebagai pendanda aras. Contohnya, guru perlu mengaplikasikan kaedah pedagogi Singapura dalam kelas. Selain itu, guru perlu mempersiapkan pelajar menghadapi ujian antarabangsa iaitu tim SS dan PISA. Ini juga berkait rapat dengan anjakan satu juga iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Aspirasi yang ketiga iaitu equity untuk semua murid. Equity untuk semua murid adalah mensasarkan 50% pengurangan jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar dan gender. Kesannya terhadap guru yang bersifat dedikasi, guru tidak mengabaikan pelajar golongan minoriti dan juga guru perlu memberikan pengajaran yang sepenuhnya dengan tidak mengamalkan sikap pilih kasih kepada murid. Sebagai contoh, guru memberikan didikan dengan sentuhan kasih sayang. Guru juga golongan pelajar minoriti juga dapat kejayaan yang sama rata. Aspirasi ini berkait rapat dengan anjakan ke-6 iaitu anjakan mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Di sini, semua murid dalam pelbagai golongan akan mendapat pendidikan. Aspirasi yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Memupuk perpaduan dalam kalangan murid menjadikan sekolah sebagai tempat untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Kesannya terhadap guru yang mengamalkan nilai-nilai murni ialah menghubungjalinkan nilai murni semasa proses pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Guru juga memupuk sikap bertolak ansur dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum. Guru menjadi suri teladan untuk murid. Ini berkait rapat dengan anjakan yang ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Aspirasi yang terakhir ialah pelaksanaan berkecekapan tinggi iaitu mengeluarkan perbelanjaan besar untuk sistem pendidikan. Ini berkait rapat dengan anjakan 10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Guru yang unggul iaitu guru yang bersifat dedikasi juga ialah guru melakukan tanggungjawab tanpa banyak merungut dan tanpa soal jawab. Guru juga perlu membuat persediaan rapi sebelum memulakan pengajaran bagi kelancaran semasa dalam bilik darjah. Guru juga berkorban masa, wang dan tenaga untuk keberhasilan murid. 6 aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran duibahasa, etika dan kerohanian serta identiti rasional. Implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia terdapat 5 iaitu implikasi terhadap kurikulum, implikasi terhadap murid, terhadap guru, terhadap pemimpin sekolah dan terhadap latihan guru. Implikasi terhadap guru terdapat 5 iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran, pembangunan profesionalisme, kemahiran teknologi, mempunyai wawasan dan menjadi suri teladan. Baiklah, kita pergi kepada pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini adalah bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran, maka perlulah kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian. Pembangunan profesionalisme
iaitu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Kemahiran teknologi pula untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Implikasi terhadap guru yang seterusnya ialah mempunyai wawasan. Mempunyai wawasan memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berperi kemanusiaan aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan kepada murid untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Terdapat 11 anjakan iaitu anjakan yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan tiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Seterusnya, anjakan 5 iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan 6, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan Anjakan 9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan 10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan 11, meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawatan awam secara langsung. Baiklah, seterusnya guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik mempunyai pengetahuan dan penguasaan tentang sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan dan pendidikan perbandingan antarabangsa dan global. Guru berjiwa pendidik juga dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab dalam bilik darjah secara lebih berkesan. Sosial guru cemerlang yang pertama ialah konsep kendiri positif. Seseorang guru yang memiliki konsep kendiri positif ialah individu yang percaya dan yakin akan keupayaan diri sendiri, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Perasaan yang positif sudah tentu mempengaruhi seseorang supaya berkelakuan lebih baik dan seterusnya lebih berjaya dalam hidupnya daripada mereka yang mempunyai gambaran diri yang negatif. Mereka yang sering melihat diri mereka sebagai orang yang cemerlang, konsep kendiri yang positif selari dengan suasana optimis serta diwarnai dengan konsep penerimaan diri yang sihat. Ciri-ciri konsep kendiri positif yang perlu dimiliki oleh seseorang guru terdiri daripada sikap menghargai, berpuas hati dengan diri dan pencapaiannya, murah hati, mudah berkawan dan memuji orang lain. Seterusnya ialah berakhlak mulia. Seseorang guru yang berteguh dengan pegangan agamanya akan mempunyai nilai kerohanian yang tinggi dan mempamerkan akhlak yang mulia. Seorang guru yang berakhlak ialah pendidik yang mempunyai integriti yang tinggi di samping mematuhi nilai dan etika keguruan. Guru yang sentiasa mempamerkan sikap yang sabar, adil, berbudi bahasa dan berdisiplin. Kesabaran guru dapat dilihat dari aspek iaitu guru yang penyabar sentiasa tekun mengajar muridnya terutama yang dilihat ketinggalan atau kurang memahami. Guru juga bersedia menerangkan semula dengan penuh kesabaran dan memberikan peluang untuk murid memahaminya dengan baik. Guru juga harus bersabar apabila berhadapan dengan karenah murid yang mampu mengundang perasaan marah. Misalnya, ketika memarahi murid, guru perlu bertindak waras dan tidak melampau batas yang dapat menimbulkan masalah.
Sabar ialah sifat terpuji yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh itu, seseorang guru yang berpegang teguh pada ajaran agama seharusnya sentiasa tabah, bersemangat, cekal dan tidak mudah berputus asa. Khasiat yang seterusnya ialah bertanggungjawab dan amanah. Guru yang cemerlang ialah guru yang bertanggungjawab dan amanah. Mereka akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sentiasa memastikan tugas yang dilaksanakan adalah sebaik mungkin. Mereka juga sentiasa amanah dalam tugas sebagai bertanggungjawab. Mereka juga sentiasa amanah dengan tugas sebagai seorang guru maupun penjawat awam serta sebagai individu dalam masyarakat. Guru yang bertanggungjawab dan amanah akan menepati masa untuk masuk ke kelas, melaksanakan pengajaran sebagai yang sepatutnya, mengamalkan nilai-nilai murni sebagaimana yang dianjurkan kepada murid. Guru juga melaksanakan tugas yang diarahkan dengan baik serta tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukannya. Ciri utama yang seseorang guru adalah beramanah, iaitu sifat tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna tanpa kecuaian atau penyelewengan. Guru yang bertanggungjawab dan amanah tidak akan cuai dalam pengurusan masa dengan tidak menggunakan masa pejabat untuk kegunaan peribadi. Ciri yang seterusnya ialah dedikasi. Guru cemerlang juga mempunyai sikap dedikasi yang tinggi dan komited terhadap tugasnya sebagai seorang pendidik. Seorang guru yang benar-benar berdedikasi tidak akan melihat tugas mendidik, mengajar dan mengurus sebagai satu beban. Sebaliknya, mereka sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab tanpa rungutan. Guru yang berdedikasi sentiasa ikhlas dan sabar ketika mengajar, terutamanya kepada murid yang lemah tanpa mengabaikan murid yang lain. Guru juga sanggup berkorban masa, tenaga dan wang demi komitmen mereka terhadap profesion keguruan. Guru mengorbankan masa dan tenaga mereka untuk melaksanakan kelas tambahan, menyediakan soalan latihan, latih tubi, mengadakan program dan sebagainya. Ciri yang seterusnya ialah penyayang. Penyayang bersedia menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu masalah murid, membina hubungan mesra antara guru dengan murid dan berlemah lembut dengan murid. Bersikap terbuka pula ialah memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat yang dikemukakan oleh murid. Seterusnya, penampilan. Penampilan ini guru perlu mematuhi etika berpakaian yang disarankan oleh kementerian. Keterampilan pula menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan setiap individu muridnya. Akan memberikan kesan. Ciri yang seterusnya ialah penyayang. Penyayang bersedia menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu masalah murid, membina hubungan mesra antara guru dengan murid dan berlemah lembut dengan murid. Bersikap terbuka pula ialah memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat yang dikemukakan oleh murid. Seterusnya, penampilan. Penampilan ini guru perlu mematuhi etika berpakaian yang disarankan oleh kementerian. Keterampilan pula menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan setiap individu muridnya. Bertambah baik. Ciri yang seterusnya ialah penyayang. Penyayang bersedia menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu masalah murid, membina hubungan mesra antara guru dengan murid dan berlemah lembut dengan murid. Bersikap terbuka pula ialah memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat yang dikemukakan oleh murid terhadap semua murid. Seterusnya, penampilan. Penampilan ini guru perlu mematuhi etika berpakaian yang disarankan oleh kementerian. Keterampilan pula menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan setiap individu muridnya. Terhadap setiap pendapat. Ciri yang seterusnya ialah penyayang.
Penyayang murid. bersedia menjaga Mereka kebajikan tidak murid dengan merasakan mengambil diri tahu mereka masalah mempunyai murid, kuasa membina hubungan autoriti mesra bagi antara guru dengan menentukan murid dan sesuatu berlemah perkara lembut tanpa dengan murid. mengambil kira Bersikap pendapat terbuka dan perasaan pula murid. ialah Situasi memahami penerimaan dan murid bertimbang tanpa rasa syarat terhadap ini jelas setiap dapat dilihat pendapat apabila yang guru dikemukakan menunjukkan oleh murid. sikap tidak berat Seterusnya, sebelah penampilan. atau Penampilan pilih ini guru kasih perlu serta mematuhi etika sentiasa bersedia berpakaian mendengar yang dan disarankan menerima oleh pandangan kementerian. murid. Keterampilan Guru pula sentiasa menyesuaikan mewujudkan pengajaran hubungannya untuk mesra dengan murid memenuhi dengan keperluan memberikan setiap peluang individu untuk murid muridnya. bercakap, tidak membuat Ciri yang penilaian seterusnya secara ialah melulu penyayang. dan membuat Penyayang teguran bersedia atau menjaga kebajikan menasihati murid murid dengan dengan mengambil cara yang tahu baik. masalah murid, membina Seterusnya hubungan ialah mesra penampilan. antara guru dengan Penampilan murid juga dan berlemah memainkan lembut peranan yang dengan penting murid. dalam Bersikap membentuk terbuka pula personaliti ialah seorang guru. memahami dan Guru bertimbang rasa perlu menjaga terhadap penampilan setiap disebabkan pendapat 3 yang tujuan utama, dikemukakan oleh iaitu murid. menjaga kredibiliti Seterusnya, profesion penampilan. keguruan, Penampilan ini guru mengundang perlu rasa mematuhi hormat etika kepada sesiapa berpakaian sahaja yang yang disarankan berurusan oleh dengan guru kementerian. dan membina Keterampilan pula identiti guru yang menyesuaikan efektif. pengajaran untuk Guru perlu memiliki memenuhi ciri-ciri keperluan penampilan setiap yang individu sesuai muridnya. sebagai seorang guru. Guru Ciri yang mematuhi seterusnya etika ialah berpakaian yang disarankan Penyayang oleh bersedia menjaga kerajaan, kebajikan iaitu murid dengan kementerian. mengambil tahu masalah murid, Pemilihan membina pakaian, hubungan mesra kebersihan antara tubuh guru badan dengan murid dan dan kekemasan berlemah diri lembut merupakan dengan murid. aspek yang perlu Bersikap diberi terbuka perhatian. pula ialah Penampilan guru memahami yang dan boleh bertimbang mengganggu rasa tumpuan murid terhadap setiap seperti berpakaian pendapat kurang sopan yang dan tidak dikemukakan sesuai, oleh murid. imej yang Seterusnya, tidak kemas penampilan. dan selekeh Penampilan serta ini tidak guru perlu bersih mematuhi etika akan berpakaian mencerminkan yang kepribadian disarankan guru oleh tersebut. kementerian. Oleh itu, sebagai Keterampilan pendidik, pula menyesuaikan penampilan yang pengajaran untuk sentiasa kemas dan memenuhi bersesuaian keperluan akan setiap menjadikan individu orang muridnya. lain tertarik dan yakin Ciri yang dengan apa seterusnya yang ialah disampaikan. penyayang. Penyayang bersedia Yang akhir menjaga dan kebajikan seterusnya murid dengan mengambil iaitu tahu masalah keterampilan. murid, membina hubungan mesra Keterampilan ini, antara guru dengan murid harus dan berlemah lembut mempunyai dengan murid. Bersikap sikap terbuka keterampilan. pula ialah Hal ini bermakna memahami guru dan menguasai bertimbang ilmu rasa terhadap kandungan, setiap pendapat mata pelajaran yang atau dikemukakan khusus oleh yang murid. diajar dengan baik. Seterusnya, Di penampilan. samping itu, Penampilan kemahiran ini guru perlu pedagogi. mematuhi etika Guru juga berpakaian harus menyesuaikan yang disarankan oleh pengajaran kementerian. untuk memenuhi keperluan Keterampilan setiap pula individu menyesuaikan muridnya. pengajaran untuk Guru perlu memahami memenuhi bahawa keperluan proses setiap pembelajaran individu bagi muridnya. setiap murid berbeza. Ciri Dengan yang demikian, seterusnya ialah peluang penyayang. pengajaran yang Penyayang sesuai dengan bersedia murid menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu yang masalah mempunyai murid, membina berbagai hubungan keperluan mesra mesti antara guru diwujudkan. dengan murid Guru dan juga berlemah lembut dengan harus murid. Bersikap memahami terbuka dan pula ialah menggunakan berbagai memahami strategi dan pengajaran bertimbang untuk rasa membina terhadap keterampilan setiap dalam pendapat pemikiran kritis, yang dikemukakan penyelesaian oleh masalah murid. dan prestasi murid. Seterusnya, penampilan. Dan keterampilan Penampilan ini diri guru perlu juga mematuhi termasuklah etika berpakaian keupayaan yang memperbagaikan disarankan oleh cara untuk kementerian. membantu murid menguasai Keterampilan ilmu pula baharu menyesuaikan sesuai pengajaran dengan untuk pembelajaran masa kini. memenuhi keperluan Selain setiap itu, individu guru hendaklah muridnya. berkemahiran Ciri yang mengurus seterusnya tertib ialah ajar, penyayang. tingkah laku dan Penyayang disiplin bersedia murid. menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu Guru juga masalah murid, harus membina hubungan mempamerkan mesra antara kebolehan guru dengan murid komunikasi dan interpersonal berlemah yang lembut cemerlang dengan murid. dan Bersikap berupaya terbuka mewujudkan pula ruang ialah untuk berkongsi pengetahuan, memahami dan idea bertimbang dan rasa pengalaman. terhadap Di samping setiap keterampilan, pendapat yang pengajaran dan dikemukakan oleh murid. komunikasi, guru juga Seterusnya, hendaklah penampilan. mempunyai Penampilan ini ciri-ciri guru perlu kepimpinan mematuhi yang etika dapat berpakaian yang disarankan oleh diteladani kementerian. oleh murid. Keterampilan pula menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan. Terdapat 4 etika keguruan dan terdapat 7 implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Etika keguruan ialah tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Implikasi kepada sasiah guru cemerlang pula ialah pemupuk perpaduan dan pembinaan negara bangsa, pembentukan modul insan yang seimbang dan harmoni, mempertimbangkan kemampuan profesional, mengamalkan budaya kerja cemerlang, melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat, melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dan akhir sekali bersikap demokrasi. Terdapat 12 budaya kerja KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, perlakuan yang baik. Seterusnya, penggerak ke arah kebaikan, memperkasakan apa yang dikata, berdisiplin dan beradab, amanah, benar, bijaksana,
bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan di seluruh negara untuk melahirkan generasi yang berilmu selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Guru perlu memiliki jiwa seorang pendidik yang mengamalkan semua nilai murni untuk merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. Oleh itu, guru perlu memiliki jiwa seorang pendidik yang mengamalkan semua nilai murni untuk merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. Sekian daripada saya. Terima kasih.